tuan-tuan. Okey, kembali. Jadi bila itu disebutkan oleh Allah, Allah memberi satu gambaran, satu misal, satu simbolik keadaan orang-orang kafir sebelum ini yang lari daripada peringatan Allah tu seperti apa? Ka'annahum humurum mustanfirah. Ka'annahum humurum mustanfirah. Mereka adalah seolah-olah seperti himar. Apa dia himar ni? Himar ni kaldai. Mustanfirah, yang lari dalam keadaan terkejut. Gambaran yang Allah bagi orang-orang kafir yang lari daripada peringatan Allah ni seolah-olah seperti himar, keldai yang lari dalam keadaan terkejut. Lari daripada siapa? Farrat min qaswarah. Lari daripada kejaran seekor singa. Keldai terkejut, lari daripada kejaran seekor singa. Itulah gambaran yang Allah bagi pada manusia-manusia macam ni. Baik, bila disebut kalimah humurun, keldai, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan humurun ni min himaril wahsh, salah satu daripada keldai liar. Keldai liar terkejut dia. Terkejut pasal apa? No, kawan duduk intai, kawan tu nak nanti rembak dia, kawan tu nak nanti terkam dia. Siapa? Dari seekor singa. Baik, ini bukanlah ayat yang pertama dalam Quran, tuan-tuan, yang Allah berbicara mengenai haiwan atau binatang yang bernama kaldai. Kalau tuan-tuan kumpulkan 30 juzuk ayat Quran ni, kumpul 30 juzuk ayat Quran 114 surah ni, ada berapa jenis haiwan atau binatang yang Allah cerita dalam Quran? Ada berapa jenis? Ulama-ulama menghimpunkan ada 21 jenis binatang yang Allah sebut sebagai bentuk apa? Perumpamaan. Yang ni Allah sebut kaldai. Ada Allah berbicara tentang kuda, contoh. Allah berbicara tentang nyamuk. Allah berbicara tentang anjing. Allah berbicara tentang bighal. Bighal ni spesies dia lah. Allah berbicara tentang burung hudhud. Allah berbicara tentang semut. Allah berbicara tentang lebah. Itu contoh-contoh. Bila kita himpun semua benda tu, 21 jenis binatang. Tetapi bila berbicara mengenai himar, adakah tentang keldai ni inilah satu-satu ayat dia? Tak, banyak lagi tempat lain dalam Quran Allah buat perumpamaan tentang himar, ataupun ada kisah tentang himar. Contoh, dulu saya ingat di sini ke tempat lain kita pernah berbicara mengenai salah satu Nabi Allah, yang mana kalau dalam pemahaman dan akidah orang-orang Kristian, orang Nasrani, bahawa Nabi Allah Isa itu sebagai anak Tuhan. Tetapi di sisi orang-orang Yahudi, siapa yang mereka anggap sebagai anak Tuhan? Orang Yahudi siapa yang mereka anggap anak Tuhan? Nabi Allah Uzair. Dalam Quran Allah cerita pasal Nabi Uzair yang naik seekor kaldai. Ni cerita pasal kaldai. Nabi Allah tu naik kaldai melewati satu kota, satu kawasan yang sebelumnya kota tu indah, kota tu ada, tapi kemudian dibinasakan oleh Allah. Jadi terlintas dalam hati dia, bagaimanakah Allah nak membangunkan balik kota yang telah rosak dan musnah ni. Terlintas macam tu. Tiba-tiba Allah telah tidurkan dia dan matikan keldai dia. Hampir selama berapa tahun? 100 tahun, tuan-tuan. Bila Allah hidupkan kembali dia, sedarkan kembali dia, dia tengok keldai dia dah jadi apa? 100 tahun. Keldai dah tinggal tulang, dah tinggal rangka. Jadi kemudian Allah hidupkan balik tu. Satu persatu tulang tu bertangkuk, tulang tu bercantum, mari daging lengkap daging, mari kulit lengkap kulit, sempurna sebagaimana asal. Nak memahamkan kepada dia, nak beri pengertian kepada dia, hak 100 tahun meninggal ni pun aku boleh hidupkan balik. Apatah lagi cuma lintasan hati kamu nak membangunkan kota atau satu kawasan yang rosak atau musnah. Hanya disebut kun fayakun, jadi.
Tak, maksudnya di sini poin kita bukan cerita Nabi Uzair tu. Poin kita apa dia? Keldai. Ada lagi keldai. Tentang apa? Tentang perhiasan dan barang tunggangan dalam surah An-Nahl, surah Lebah tu. Allah sebut kuda, Allah sebut bighal, Allah sebut keldai. Yang mana menjadi haiwan-haiwan perhiasan yang ditunggangi oleh manusia. Itu tentang tu. Ada juga keldai, Allah berbicara tentang perumpamaan manusia yang memikul kitab Taurat. Macam keldai pikul kitab Taurat. Dia pikul kitab Taurat. Keldai itu lambang apa? Kebodohan, kehinaan. Tapi benda yang dia pikul tu ilmu kitab Taurat. Benda yang dia pikul tu wahyu. Benda yang dia pikul tu pengetahuan. Gambaran mudah nak faham untuk ayat ni macam ni lah. Kalau kita ni rakyat, kalau kita ni penduduk sebuah negeri, sebuah negara ataupun kawasan yang mana cuaca negara kita baik, iklim tempat kita ni subur, dalam tanah kita ada macam-macam anugerah, Allah bagi mineral ke, Allah bagi petroleum ke, Allah bagi biji timah ke, tiba-tiba keadaan penduduk dia, rakyat macam kita ni hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan. Faham tak? Seolah-olah kita tidak pandai untuk mengurus dan mengeksploitasi kelebihan yang ada sampai kita jadi macam tu. Hang ni rakyat negara mana sampai miskin, sampai melarat? Kalau tengok negara hang, iklim bagus untuk bercucuk tanam, cuaca bagus nak tanam tu, tanam ni, pertanian tu, pertanian ni. Kalau hang korek tu, gas ada, petroleum ada tu, tapi faham tak apa yang saya nak maksudkan? Contoh lain nak bagi mudah faham ialah kita hidup dalam masyarakat dan lingkungan orang-orang cerdik, orang-orang pintar, orang-orang alim, orang-orang yang bertakwa. Tiba-tiba kita sendiri hidup dalam lingkungan orang macam tu, kita jadi jahil, kita jadi tak berilmu, kita jadi bodoh. Sedangkan lingkungan kita tu orang alim, kita tak memanfaatkan kealiman mereka, kita tak memanfaatkan kehebatan dan kecerdikan mereka untuk diri kita. Itulah gambaran yang saya boleh bagi tentang himar hak pikul Taurat tu. Ada lagi dalam surah Luqman. Tuan-tuan baca surah Luqman, ada ayat yang menyebut seburuk-buruk suara adalah suara keldai. Tu saya nak habaq hubungan dah, bukan maksudnya dalam surah ni saja Allah sebut tentang keldai ni, surah-surah yang lain. Baik, kembali.